kanak-kanak pintar, termasuklah bagaimana untuk mencabar, mengenal pasti, membantu mereka ni lah. Dan sebenarnya ini adalah khusus untuk master sekolah rendah. Jadi kita letakkan 4 CLO. Apa yang gelak seronok sangat tu? Kira siapa yang gelak sangat? Seronok sangat tu. Anak-anak saya. Lupa nak off. Tengok. Dia untuk memahami isu dan trend utama termasuklah kepelbagaian dan kemasukan yang menghubungkan pendidikan umum dan istimewa untuk pintar cerdas. Kemudian kita akan membincangkan ataupun pada hasil pembelajaran khusus ini kita nak semua dapat menganalisis ciri-ciri kognitif dan efektif bagi individu pintar cerdas ruang untuk individu yang pintar cerdas dan juga mempromosi kesedaran diri, hubungan rakan sebaya positif dan pengalaman antara budaya dan kepimpinan. Dan seterusnya kita nakkan satu penilaian kualitatif dan kuantitatif yang mencukupi dari segi teknikal untuk mengenal pasti dan menempatkan individu pintar cerdas. Dan yang terakhir, untuk khusus ini kita perlulah membuat keputusan secara profesional berdasarkan hasil penyelidikan, program pengembangan keupayaan serta kelompok dan pecutan untuk pelajar berbakat akademik ni. Secara keseluruhannya kita akan membincangkan topik-topik inilah selama 14 minggu. Selama 14 minggu kita akan membincangkan topik yang berkaitan dengan teori dan konsep berkaitan dengan kanak-kanak pintar dan berbakat ni di sekolah rendah. Kemudian kita akan membincangkan tentang isu dan juga masalah utama pada kanak-kanak pintar dan berbakat ni. Seterusnya kita akan membincangkan tentang kepribadian dan gaya pembelajaran anak berbakat, mengenal pasti dan menilai pelajar pintar dan berbakat ni. Seterusnya kita nak kurikulum yang kita nak membincangkan kurikulum yang sesuai untuk pelajar pintar dan berbakat, dan strategi dan kaedah mengajar yang pintar dan berbakat. Dan last sekali kita akan membincangkan tentang kreativiti, kemahiran berfikir untuk kanak-kanak pintar dan berbakat ni. Okay, inilah 7 topik yang akan kita sama-sama lah nanti. Bagaimana proses untuk segala topik-topik ini berkaitan dengan kanak-kanak pintar cerdas nanti. Okey, dari segi kerja khusus. Dari segi kerja khusus pula, kita akan ada kerja khusus seperti semester yang lepas. Kita ada projek kreatif. Okey, kita ada projek kreatif secara berkumpulan di mana projek kreatif ni akan merangkumi 30% kepada penilaian untuk subjek ni, di mana semua dalam, kalau kita lihat sini ada 6 orang je kan. Jadi satu kumpulan tu 2 orang atau 3 orang, jadi 2 kumpulan je lah ada nanti. Okey, maksudnya ada 2 kumpulan ni satu blok, dan blok ni boleh dibaca oleh semua orang lah, termasuklah daripada orang-orang yang luar daripada sistem pendidikan kita ni. Kalau nak buat blok dalam bahasa Inggeris pun pun baik jugalah. Kalau nak buat dalam bahasa Melayu pun tak apa, terpulang kepada anda lah untuk membuat blog tu sama ada dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Dan blog ni perlulah mengandungi beberapa perkara yang berkaitan dengan kanak-kanak pintar cerdas. Okay, antara kandungan yang perlu ada di dalam blog ni adalah
perlulah menjelaskan secara terperinci berkaitan dengan kanak-kanak pintar cerdas ni, siapa, ada contoh dia ke dalam Malaysia ni, siapa contoh dia di dalam luar negara, menjelaskan secara terperinci tentang definisi kanak-kanak pintar cerdas ni, bagaimana kita nak laksanakan, bagaimana kita nak mengetahui kanak-kanak pintar cerdas ni, dan mungkin kita boleh juga menjelaskan beberapa perkara tentang contoh-contoh yang terdapat di dalam negara kita ni lah, kanak-kanak pintar yang terdapat di dalam negara ini, dan kita boleh jadikan dia sebagai rujukan untuk kita laksanakan blok yang akan kita bina tu nantilah. Okay, selain daripada kandungan blok tentang menjelaskan tentang kanak-kanak pintar cerdas itu juga, kita juga perlu menjelaskan kaedah-kaedah pembelajaran yang sesuai untuk mereka. Kalau kita juga perlu buat rujukan secara literatur bagaimana kaedah pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai untuk mereka, dan mungkin kita boleh recommendkan kepada semua pembaca ataupun guru-guru yang sedang mengajar kanak-kanak pintar cerdas ni, termasuklah di USIM, di dalam mana-mana tempat yang kita kumpulkan kanak-kanak pintar cerdas ni, kan kita boleh jadikan mereka rujukan mereka sebagai rujukan mereka dalam proses ataupun kaedah-kaedah pengajaran yang sesuai untuk kanak-kanak pintar cerdas ni. Okay, selain daripada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk mereka ni, kita juga boleh dalam blok tersebut juga boleh nyatakan juga program-program yang boleh dilaksanakan untuk membangunkan mereka ni. Tak naklah buat satu program saja, mungkin boleh terangkan antara 2 atau 3 program yang boleh kita cadangkan untuk membangunkan berdasarkan pada literatur ataupun pembacaan kita di dalam laman internet ataupun dan sebagainya lah, sama ada artikel, buku dan sebagainya. Okey, itu untuk projek khusus secara berkumpulan. Secara berkumpulan kita ada 30 markah. Yang kedua, kita ada penulisan individu, iaitu penulisan laporan. Penulisan laporan ni merangkumi 20% daripada markah pentaksiran keseluruhan khusus kita ni lah. Mana apa yang perlu anda laporkan adalah ciri-ciri kognitif dan juga efektif bagi individu pintar cerdas yang berbakat dan juga kreatif dan inovatif. Dalam penulisan laporan ni, kebiasaannya kita mesti tulis pengenalan dan juga isi dia. Kalau dalam ciri-ciri kognitif dan efektif ni, perlulah kita pecahkan ciri-ciri kognitifnya apa, ciri-ciri efektif bagi individu tersebut pula apa. Okay. Mungkin kita boleh jelaskan secara terperinci tentang ciri-ciri kognitif ni dalam 1, 2 ataupun 3 perenggan, kemudian efektif pula 2 ataupun 3 perenggan. Dan last sekali, jangan lupa buatkan penutup bagi penulisan laporan. Okey. Semua format penulisan ni perlulah memenuhi format ni. Font, Times New Roman ni, saiz huruf dia adalah 12. Langkau dia 1.5 dan menggunakan format APA edisi yang terkini lah, edisi yang ke-7. Jika ada lampiran, nyatakan lampiran. Okey, dalam muka depan pula perlu ada nama metrik, nombor kad pengenalan dan sebagainya, seperti mana yang telah tertera di dalam tugasan yang saya berikan ni lah. Nanti saya akan masukkan ke dalam sistem MyGuru dan boleh download lah nanti untuk pembacaan semua. Dan yang terakhir adalah forum. Okey. Forum ni kita laksanakan secara dalam talian, iaitu dalam sistem MyGuru, di mana pada minggu ke-3, minggu ke-5, minggu ke-7 dan minggu ke-9 perlu ada jawapan daripada anda semua. Okey, setiap soalan tu perlu ada jawapan. Jawapan tu mestilah mengemukakan 2 isi penting. Okey, perlu ada 2 isi penting. Seterusnya, jangan lupa untuk membuat satu komen. Okey, membuat satu komen
kepada jawapan kawan anda. Okey. Kalau tak ada komen tu kita tolak markah. Sebab saya akan lihat dua perkara ini. Yang pertama ada tulis jawapan pada forum berkenaan, iaitu dua isi penting. Yang kedua perlu ada komen, minimum satu komen daripada jawapan kawan-kawan rakan-rakan di dalam kuliah ni. Okay, ada dulu kalau semester yang lepas ada yang terlupa nak komen. Bila terlupa nak komen tu markah tu akan berkurangan lah. Okay. Jadi yang forum ni adalah kalau saya nak cakap kat sini, forum ni sebenarnya free mark kepada anda untuk dapatkan 10 markah secara full mark. Di mana setiap dua isi penting tu perlu ada, kemudian ada satu komen untuk setiap forum yang akan diberikan di dalam sistem MyGuru tu nantilah. Okey. Okey, itu saja. Ada pertanyaan tentang proforma dan juga tentang proforma dan juga tugasan untuk semester ni? Arif? Ya, Orang Doktor. ada ni. Setakat ni okey Doktor. Setakat ni tak ada lah. Bila dah buat nanti banyak lah korang punya kan. Doktor. Nak start enjin Doktor. Ya Manina, okey tak? Okey, Doktor. Dalaga? Puspa, okey? Okey doktor, okey doktor. Okey. Kita minggu ni kita sampai sini saja. Minggu hadapan kita mulakan pada pukul 8. Nanti beritahu kat Siva lah untuk minggu ni. Kita start pada pukul 8. Okey, sampai sini sajalah kot kita punya kuliah untuk hari ini. Semua kalau ada pertanyaan sebelum saya undur diri. Doktor, kalau kita buat grup WhatsApp nanti, doktor nak ada dalam grup WhatsApp tu ke ataupun tak apa, tak payah? Kalau nak dah buat, kalau nak bagi saya ada pun tak apa. Saya bukan ada komen pun, cuma saya baca-baca sikit je lah untuk awak untuk dapatkan pengumuman. Kalau grup lepas kita kurangkan yang tak berkenaan boleh? Grup lepas kita kurangkan yang berkenaan. Betul juga kan? Tak payah tambah Puspa. Puspa je lah kan? Tapi kalau kita nak remove orang tu rasa berat hati rasa nak remove orang. Betul, setuju. Kau kan ni pasti sedap-sedap nak remove orang kan? Tak nak kawan. Tak nak kawan dengan aku dah. Okey, tak ada apa-apa. Jumpa lagi pada minggu hadapan ya. Okey. Okey, jumpa lagi Doktor. Okey. Assalamualaikum. Okey, Doktor. Selamat malam Thank you, kepada semua. Doktor. Okey. Assalamualaikum. Ya, Doktor. Rip. Arif. Alah dah keluar.